Baik, insyaAllah. Boleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir alaika yasir wa tammin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud, pensyarah kanan FBI UKM, juga kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan tajdid iman. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tetap setia menunggu dari subuh tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang saya kasihi Sahabat Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Husniyati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sediqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi hari yang mulia ini sekali lagi kita dapat bersama dalam majlis ilmu iaitu tajdid iman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya nak ajak sama-sama kita berfikir dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Faqala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abdullah bin Amr meriwayatkan bahawa seorang lelaki, makna sahabat Nabi juga, datang bertanya kepada Rasulullah. Kata dia, apakah amalan Islam yang baik? Maknanya seorang sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah, kita nak buat apa hak yang baik? Ini tajdid iman. Sahabat, sebab kalau kita tengok semua sahabat-sahabat Nabi berlomba-lomba untuk beramal. Maka mereka pergi tanya, apa hak yang kebaikan, hak yang kita perlu buat. Macam kita hari inilah, kita semangat, kita akan tanya kawan-kawan kita, nak suruh jadi kaya tu buat macam mana? Nak tanya suruh jadi kaya buat macam mana kan? Atau kita kata, nak suruh jadi sihat, nak sihat ni macam mana? Kita tanya gitu. Sebab kesihatan penting. Kekayaan yang penting, perlu. Kita tanya.
Jadi oleh kerana Nabi SAW, masyarakat dalam kalangan para sahabat ini, mereka tidak fikir kecuali akhirat. Kita boleh gambarkan begitu. Bagi mereka ini, dunia mereka adalah dunia iman. Jadi yang mereka tanya kepada Rasulullah SAW, ayul islami khair? Apakah hak yang baik dalam Islam tu? Apa hak yang kena buat, hak yang baik dalam Islam? Ayul islami khair? Dia kata amalan apakah hak yang baik dalam Islam? Maksudnya dengan kata lain, kalau nak suruh mudah faham, saya kena buat apa untuk Islam ini yang baik? Begitu. Lalu Nabi memberi beberapa jawapan. Hak jawapan ni saya rasa sebab kita orang-orang lama, untuk kita faham. Kita tengok Nabi SAW beritahu jawapan dalam hadis ini dua. Nabi kata yang pertama, tut'imut ta'am. Buat jamuan-jamuan. Ni muslimat suka lah kan. Buat makan-makan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kemudian kamu memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun kamu tidak kenal. Jadi kita tengok ni di sini sahabat tanya dua perkara. Ni tajdid iman, kalau kita tengok hak dua-dua ni kita dah kurang buat. Kita kena buat. Sahabat Nabi dulu bila mereka beriman, hak ni dia jaga. Sebab tu umat Islam jadi kuat. Kalau kita tengok zaman kita kecil-kecil dululah kot, semua mungkin kita berada di kampung ataupun yang kita sekarang ni mungkin ibu-ibu sekian, ajah-ajah duduk di bandar, ataupun kita kata di zaman dulu, zaman kita tengok orang kita di waktu usia muda dulu, kita tengok di kampung ini walaupun hidup biasa, tetapi kerana ada majlis kerakyatan, kita jadi mesra. Jadi kita nampak kesatuan, persaudaraan. Sekampung itu kalau kita tengok macam orang kata macam adik-beradik. Maka Nabi SAW bila sahabat tanya apa kebaikan, apakah hak yang baik dalam Islam ni? Nabi kata dua perkara. Tut'imut ta'am, buat makan. Dan yang kedua, beri salam. Itu dalam hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan kata Imam At-Tirmizi, hadis ini juga hadis hasan sahih. Mana hadis ini kuat juga. Bukan hadis dhaif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam." Nabi SAW maaf. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "U'budur Rahman." Sembahlah Allah. U'budur Rahman maksud sembahlah Allah. Dan yang kedua kata dia, wa at'imut ta'am, berilah makan. Maksudnya sembahlah Allah di sini makna beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afshus salam. Sebarkan salam. Maksudnya beri salam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan dapat masuk syurga dengan selamat. Jadi hak yang dalam hadis ini, dua hadis ini dengan hadis yang pertama tadi, hak tadi Nabi suruh beri salam, beri makan. Dalam hadis yang kedua ni Nabi tambah satu lagi, beribadat kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak ajak berfikir di hari yang mulia ini, di akhir 2023 ini untuk kita melangkah 2024 esok. Kita nak fikir tiga perkara yang disebut oleh Nabi ini, kita buat ke tak? Payah ke susah? Dan bagaimana kita dapati kesan daripada tiga perkara yang Nabi beritahu ini dalam kehidupan kita? Sebab dia sesuatu yang sangat kita kata semua benda yang boleh dibuat oleh kita semua.
Mana kita boleh laksanakan perkara-perkara ini. Itu dua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As ini, sahabat Nabi SAW. Kubur Sayyidina Abdullah bin Amr ini ada di dalam masjid Masjid Amr bin al-As di Mesir. Kalau pergi Mesir nanti biasanya kita akan pergi ke ke Masjid Amr bin al-As. Dalam Masjid Amr bin al-As ni ada di sana kubur Sayyidina Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah ni ada 4 orang Abdullah daripada sahabat Nabi yang terkenal. Yang pertama Abdullah bin Abbas yang mentafsir Quran tu. Yang kedua Abdullah bin Umar. Dan yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sahabat Nabi yang faqih. Dan juga mahir dalam membaca Al-Quran. Dan yang keempat ialah Sayyidina Abdullah bin Amr. Ini 4 orang Abdullah dari sahabat Nabi yang terkenal. Jadi di dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW mengajar kita macam mana kita nak memperkasakan iman kita ini. Dan mewujudkan persekitaran masyarakat Islam yang beriman dan bersatu padu. Mudah sahaja. Itu kalau kita tengok daripada 2 hadis ini, kita boleh kumpulkan, dia adalah 3 perkara. Iaitu yang pertama, beribadat. Dan yang kedua, membuat jamuan. Dan yang ketiga, memberi salam. Pernah saya ingat saya dah sebut di dalam kuliah tajdid iman sebelum ini. Ada kawan yang pergi ke Eropah. Saya tak pastilah ke mana, ke Belanda ke ataupun Belgium ke, saya tak ingat. Dia duduk bercerita. Bila mereka ni naik bas, dia kata orang putih ni naik bas, langkah je naik bas tu, dia tengok ke belakang, hello everybody. Dia kata, baiklah mereka ni ramah. Mana dia kata orang putih ni bagus. Sebab apa? Sebab dia kata hello tu. Mungkin ibu-ibu semua dah banyak bermusafir ke luar negara. Mungkin kita tengok tingkah laku seperti itu, ya kita puji sebab baik. Maksudnya menyapa orang lain dengan ramah. Menunjukkan kemesraan kita kepada khalayak, itu sesuatu yang baik. Tetapi Islam mengajar kepada kita suatu kaedah. Bagaimana kita menyapa orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kadang kita beri salam kawan kita saja. Kalau bukan kawan kita, kita tak beri salam. Tapi hadis ini Nabi mengajar kita supaya memberi salam. Orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, selama mana dia Muslim, maka kita beri salam. Sebab itu kata Nabi, wa taqra'us salam, kamu memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tidak kenal. Jadi amalan ini kalau kita tengok kita di pejabat, bahkan di rumah, amalan memberi salam ini tidak diperkasakan. Bahkan kadang-kadang anak-anak kita pun masuk rumah tak beri salam. Kita pun sendiri kadang-kadang tak beri salam juga. Tu masuk rumah kita. Jadi kita perkasakan masuk rumah beri salam. Nak keluar rumah beri salam kepada ahli. Kadang-kadang kita tengok kalau pergi ke asrama, nak tinggal anak tu. Bye-bye. Bye-bye. Tak ada orang kata Assalamualaikum. Bye-bye lah. Salam lah juga. Bye-bye saja. Tak ada beri salam. Jadi kita beri salam. Anak berpisah beri salam, bertemu beri salam. Jadi itu salah satu daripada ajaran Islam yang perlu kita buat dalam tajdid iman ini. Jadi kita dah beriman kepada Allah, apa amalan? Sahabat bila dah beriman, sahabat tanya, wahai Rasulullah, amalan apa kita kena buat yang baik dalam Islam selepas kita jadi orang Islam? Jadi Nabi SAW beritahu, beri salam. Hak ni kalau kita tengok amalan yang kita nampak, walaupun sudah kita tengok agak menular amalan ini dalam kalangan kita, pun begitu kita melihat masih lagi kurang. Kadang-kadang kalau kita pergi masjid pun kita nak beri salam pun payah jumpa kawan-kawan. Sebenarnya kalau jumpa beri salam, nak keluar masjid kawan-kawan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, semua memberi salam. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan dituntut kepada kita. Bahkan kalau kita tengok sebilangan sahabat, mereka pergi masuk kedai, pergi cari orang untuk nak beri salam.
Bahkan ada di antara mereka yang pergi ke masjid, ke pasar untuk bertakbir. Kata bila takbir masuk ke pasar-pasar untuk bertakbir. Untuk menzahirkan syiar. Mewujudkan syiar ini dalam diri kita. Jadi bila semua ada orang beramal dengan ajaran Islam, menghayati Islam, maka kita akan tengok Islam itu akan ada di mana-mana. Sebab itu pernah Saidina Umar memberikan suatu komentar yang sangat penting dan mendalam untuk kita hari ini. Bila kita kata sekarang, kita hidup sekarang ni, mana Islam ni? Tak nampak pun Islam. Tak nampak pun Islam pada diri kita. Kalau di Indonesia pernah satu ketika dia kata bagaimana nak membumikan Islam. Mana Islam ni bukan apa kita tidak boleh tengok. Islam inilah kehidupan kita. Maka dengan sebab itu Sayyidina Umar kata apa dia? Aqim daulatal Islam fi anfusikum taqum ala ardikum. Tegakkan Islam dalam diri kamu, kamu akan tengok Islam itu tertegak di atas bumi kamu. Ya. Sebab bila Islam itu sudah dihayati, orang semua menerima, orang semua melaksana, maka kita akan tengok semua aktiviti kita Islam. Tapi hari ini bila kita tengok, orang berfikir fikiran yang lain. Orang berfahaman dengan fahaman yang berbeza dengan ajaran Islam. Dan orang beramal juga berbeza dengan ajaran Islam. Maka dengan sebab itu, kita nak melihat perubahan dalam dunia kehidupan kita. Maka ini yang memerlukan kepada tajdid. Ini memerlukan kepada pembaharuan, kesedaran, penghayatan, pelaksanaan, amalan dan juga kita kata hebahan. Supaya ia benar-benar mencerminkan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Maka kata Nabi SAW, afsus salam, sebarkan salam. Jadi mungkin kalau dulu kita buat tagging kita, bagaimana iman hari ini. Bagus. Hari ini kita juga boleh untuk kita tagging juga salam. Mungkin kita boleh buat macam mana simbol untuk kita buat kita salam. Tangan begini kan dengan salam bukan bermusafahah salam tapi ucapan salam itu. Kita nak supaya kita juga menyebut ucapan salam ini. Maknanya menjadi syiar kita di dalam web kita ni pun kita sebut salam, salam, salam. Kita memberi salam di dalam semua situasi dan keadaan. Jadi kalau boleh, salam itu menjadi mesej utama kita juga. Kita jadikan dia sebagai suatu syiar di dalam gemar nur iman ini. Ya, salam itu keutamaan. Sebagaimana kita tanya bagaimana iman kita hari ini, bagaimana amalan salam ini. Kita tak boleh memberi salam kepada satu sama lain. Amalan yang kecil tetapi Nabi kata dia benar-benar bermakna dan berkesan kepada kehidupan kita. Jadi kalau boleh ini menjadi amalan adab kepada anak cucu kita untuk kita tanam. Iaitu adab memberi salam. Sebab itu Nabi SAW menegaskan hal ini kepada para sahabat Nabi SAW bila ditanya apakah amalan Islam yang baik itu. Amalan-amalan baik dalam Islam lah kita kata. Amalan yang terbaik banyak. Sebab ada sahabat lain tanya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik dalam Islam? Nabi kata sembahyang di awal waktu. Atau hak lain pula, dalam hadis yang lain pula. Maksudnya orang yang berbeza dan ditanya dalam situasi yang berbeza dan Nabi jawab juga mengikut orang hak yang berbeza. Jadi mungkin Nabi melihat kepada orang yang bertanya dalam situasinya, Nabi sebut hak ni dalam hadis ini ialah memberi salam dan juga memberi makan. Di dalam hadis lain Nabi sebut berjihad, dalam hadis lain Nabi sebut bersolat di awal waktu, berjamaah dan seumpamanya. Jadi ini di antara perkara yang perlu kepada tajdid. Kita tu ustaz mudah sangat ya memang. Hak mudah ni lah kita buat. Kalau hak payah, kita takut kita tak boleh buat. Ya tu kita bagi hak payah-payah ustaz. Hak jihad fisabilillah tu payah nak buat sungguh. Hak payah kan. Hak ni hak mudah. Kita cuba tajdidkan diri kita dalam amalan yang pertama iaitu memberi salam. Jadi kita pastikan bila kita bertemu di antara satu sama lain, kita berikan salam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, tut'imut ta'am. Memberi makan. Ini yang kita tengok
biasanya ibu-ibu lah yang suka. Tapi kita tengok kita di kota ni, nampak kebelakangan kita agak susah nak buat makan-makan ya. Tapi biasanya ibu-ibu lah kadang buat potluck dekat pejabat ke apa, kan ada saja mereka boleh buat. Saya ingat waktu saya mula-mula masuk UKM ni tahun 99. Mula masuk kerja, balik daripada Mesir dulu 98. 99 tu masuk kerja. Dulu almarhum Ustaz Ahmad Badawi yang mengajar Quran di Masjid UPM dulu. Dia baca Quran, dia sedap. Jadi Ustaz Ahmad Badawi ni ramai mengajar jamaah kita di Masjid UPM. Waktu saya mula-mula datang ke Kuala Lumpur ni, duduk di Taman Seri Sedang lah. Dekat rumah sahabat-sahabat kita, Kak Ju dan Kak En dan lain-lain lah. Di kawan-kawan daripada UPM. Cerita almarhum Ustaz Ahmad Badawi ini, saya di Usuluddin, dia Jabatan Al-Quran dan Hadis. Tapi dia selalu masak nasi goreng. Dia akan masak banyak-banyak sebab anak-anak dia nak pergi sekolah. Okay. Rasanya isteri Ustaz Ahmad pun bekerja juga. So, dia akan goreng banyak-banyak. Jadi sebahagian dia bawa pergi pejabat. Dia bawa pergi pejabat makan dengan kawan-kawan. Saya kata, luar biasa. Ini mungkin ibu-ibu dah buat benda ni. Tapi apa yang saya maksudkan di sini ialah, dia ustaz, lelaki, dia goreng masak pergi pejabat. Saya kata, luar biasa. Hak dia jamu tahun 90-an, kita masih boleh ingat sampai sekarang. Satu pengalaman, mana tahun 99, 2000 gitu. Dah 20 tahun. Tetapi kita masih mengingati. Cuba tuan-tuan gambarkan. Jadi, it'amut ta'am ini, suatu yang boleh mengeratkan silaturrahim dan menghilangkan rasa dengki di antara satu sama lain. Bahkan menimbulkan rasa kasih sayang di antara sesama kita. Jadi dengan sebab itu, kita tengok mungkin kita semua di sini, saya melihat kalau kita kata kita semua sibuk bekerja, mungkin melalui aktiviti-aktiviti surau masjid yang kita boleh laksanakan bersama. Ini adalah satu yang sangat penting. Supaya kita ada masa untuk berinteraksi. Sebab melalui makan-makan ini sebenarnya kita akan bercakap, kita akan berinteraksi satu sama lain. Mungkin dalam dua keadaan. Ada satu keadaan kita tengok kita berhimpun dalam kelalaian. Dan ini tidak dikehendaki. Dan ada situasi ialah kita berhimpun di dalam keimanan. Sebab itu kalau kita tengok zaman dahulu, bila musim Maulidur Rasul, setiap rumah di kampung akan buat maulid. Pergi baca berzanji, lepas tu makan-makan. Walaupun taklah heavy sangat. Makan nasi jugalah kan. Tapi tidaklah kata kenduri besar. Ada jemaah kampung yang ada akan datang makan-makan. Kemudian berselawat, baliklah. Atau bertahlil, baliklah. Jadi di situ akan ada zikir, ada pertemuan, ada silaturrahim, ada sedekah, ada makan-makan tu. Jadi ini sebenarnya suatu situasi yang menyebabkan kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi it'amut ta'am ini antara salah satu sunnah yang sangat digalakkan dalam kalangan kita, masyarakat umat Islam, sebagai salah satu asas untuk mengeratkan silaturrahim dan mewujudkan ukhuwah dan persaudaraan Islam, supaya kita sentiasa peka dan juga supaya kita sentiasa berkasih sayang antara sesama umat Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebut kepada kita supaya kita juga beribadat kepada Allah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat. Nabi SAW duduk dalam satu masjid. Ini pun salah satu kaedah pendidikan. Kalau hak ni sahabat tanya Nabi. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa amalan baik dalam Islam? Maknanya saya nak buat dan saya nak laksanakan. Maka diberitahu oleh Nabi. Dalam satu hadis yang lain, Nabi yang tanya. Nabi tanya kepada sahabat, nak tak aku beritahu kepada kamu beberapa perkara? Kalau kamu buat, kamu akan berkasih sayang. Nabi tanya kat sahabat.
Maka Nabi SAW kata, afsyus salam, beri salam. Nabi kata, nak tak aku beritahu beberapa perkara, kalau kamu buat, kamu berkasih sayang. Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, kata, ya Rasulullah. Maka kata, afsyus salam, beri salam. Wa at'imut ta'am, dan buat makan. Dan yang ketiga, wassalah wan nasu niyam. Maksudnya kamu bangun sembahyang di tengah malam. Mana kamu solat dalam keadaan orang tidur. Jadi ini kalau kita tengok memberikan tafsiran kepada hadis yang kita baca tadi. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW, ubudur rahman. Sembahlah Allah. Maksudnya beribadatlah kepada Allah. Jadi apa yang dimaksudkan beribadat kepada Allah di sini? Mana lakukanlah solat-solat di waktu malam. Kerana dengan kita bangun bersolat di waktu malam ini, akan menjadi sebab kita akan berkasih sayang di antara sesama insan. Mana akan hilang pertelagahan, akan hilang pertembungan, akan wujud kedamaian dan juga keharmonian. Ini ada satu yang sangat penting tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mula dalam rumah kita, mungkin kita suami isteri. Siapa bangun dulu akan kejut satu malam. Kemudian anak-anak kita, kita bawa lebih ke depan. Ini adalah amalan-amalan yang kita tengok mudah untuk kita laksanakan. Dan kita pun mampu, serta kita pun memang sudah ada pengetahuan. Dan boleh dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Kita akan cuba untuk berterusan. Kalau sebelum ni kita dah sebut tentang zikir, dan ini adalah satu amalan. Jadi saya melihat perkara-perkara seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita nampak dia mudah. Tetapi bila ia diabaikan, maka tentunya akan membawa kepada kerugian kepada kita dan umat Islam. Kerana amalan-amalan yang mudah ini menjamin ganjaran pahala yang sangat besar. Sebab itu Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalam. Amalan yang begitu kecil, tapi Nabi memberikan waranti kepada kita. Nabi kata kamu akan masuk syurga dengan selamat. Masya Allah tuan-tuan. Kita ingatkan masuk syurga ni tiket yang mahal. Bayaran orang kata amalan nak kena banyak dan berat. Tidak kita tengok. Jadi amalan-amalan yang kita tengok mampu dan boleh dilaksanakan ini adalah di antara amalan-amalan yang boleh memberi laluan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu 3 perkara yang mudah ini. Walaupun kita tengok dalam Islam ini ada 3 perkara besar. Ataupun kita kata 2 lah perkara besar. Yang Islam suruh kita jaga. Yang kita dengar hablum minan nas, hablum minallah. Ataupun kita kata hubungan antara kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kadang-kadang mungkin kita kata kita dengan Allah bagus. Tapi kita dengan manusia tidak bagus. Habis itu agak-agak bagus tak kita dengan Allah tak bagus. Sebab kalau kita nak tahu kita ni bagus ke tak, makna kita semualah, kita ada semua salah belaka. Kita bercakap kat sini bukanlah kita malaikat. Bukanlah kita kata kita pun wali, tak ada salah, makna salah sikit. Salah banyak, kita sentiasa salah, ada silap. Salah dengan kiri, kanan, belakang, depan, ada saja salah, ada saja silap. Tapi kita sentiasa nak jadi baik. Itulah yang terbaik. Jadi kalau kita tengok di dalam kehidupan ini, Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana untuk kita berubah, macam mana untuk kita bertukar menjadi orang yang baik, lebih baik dan juga terbaik. Jadi kalau kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka berusaha keras untuk menjadi orang yang baik dan terbaik, ataupun baik, lebih baik dan terbaik di dalam kehidupan. Maka mereka membuat
melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi kalau kita tengok apa hak yang kita sebut ni tidak payah untuk kita laksanakan. Memberi makan, memberi salam, kemudian bersembahyang di waktu malam. Jadi di dalam kalau kita tengok muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bangun di waktu malam, kita bersembahyang, itu hubungan di antara kita dengan Tuhan. Elok. Kan? Jadi bila hubungan kita dengan Tuhan ni elok, dia akan memastikan hubungan kita dengan manusia juga elok. Begitu. Dia tak akan berlaku hubungan kita dengan Tuhan ni elok, dengan manusia tak elok. Tak berlaku. Kalau berlaku juga, mana ada benda yang tak kena. Ada perkara yang silap. Buktinya, pernah Nabi SAW memberitahu di dalam sebuah hadis kursi, Nabi kata, innallaha iza ahabba fulanan faqala li Jibril inni ahbabtu fulanan fa ahibbuh. Tuhan ni bila Tuhan suka kepada seseorang, Tuhan akan beritahu kepada malaikat Jibril, kata Tuhan, wahai Jibril, aku suka kepada orang ini, maka hendaklah kamu suka dia. Kata Allah kepada. Maka fayunada fi ahli sama, maka disuruh kepada ahli langit, maksud malaikat Jibril akan menyuruh para malaikat di langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Tuhan ni suka kepada orang ini, maka kamu wahai ahli langit, wahai para malaikat, semua sayangilah dia, hamba Allah ini. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fayudha'u lahul qabula fil ard. Maka dia ini diterima di muka bumi. Maknanya orang pakat sayang belaka kat dia di bumi. Nampak? Orang sayang belaka kat dia di bumi. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala bila Tuhan marah kepada seorang, Tuhan beritahu innallah, Tuhan beritahu kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memurkai kepada seseorang. Maka Jibril akan menyeru kepada ahli langit, innallaha abghadha fulanan fa abghiduh. Tuhan ni marah kepada seseorang, maka kamu semua marahilah dia. Bencilah dia. Fayudha'u lahul baghdha'u fil ard, maka di bumi pun dia akan dibenci dan tidak disukai. Jadi di sini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dapat memahami bahawa perubahan sikap, kepribadian, tingkah laku kita di dalam kehidupan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita sesama manusia ini, sebenarnya dia adalah bertolak daripada keimanan yang ada di hati kita. Sekiranya hati kita ini bersemarak dengan keimanan, maka sudah pasti iman itu akan menzahirkan cahaya yang akan memberikan manfaat dan kebaikan kepada keseluruhan. Sebab itu bila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi membuka kota Parsi dalam satu barisan pasukan tentera yang begitu gagah dan berani, dan mereka dapat mengalahkan tentera-tentera Parsi yang begitu kuat dan persenjataannya pun hebat dah, berbanding dengan umat Islam yang serba kekurangan pada masa itu. Jadi bila tentera-tentera Islam ni ditanya oleh Raja Parsi, kenapa kamu datang memerangi kami? Kalau kamu tak cukup makanan, tak payah berperang. Kami hantarlah kat kamu makanan. Seperti mana kita kata hari inilah, kata kalau kita umat Islam ni nak pergi memerangi kuasa besar seperti Amerika ataupun China, yang mana mereka ni kuasa besar dunia, mereka ada harta banyak bukan main. Jadi kalau kita kecil-kecil nak lawan dia, dia kata ada masalah apa, dia boleh bagi. Tak ada makanan, dia bagi makan. Dia boleh bagi duit banyak. Kalau tak ada makanan, kami makan. Kalau kamu tak cukup keperluan tentera ke apa-apa, kami sediakan bekalan. Bahkan pernah mereka menawarkan bagi setiap tentera Islam ni 2 persalinan lengkap.
Dua persalinan ini bagi tentera Islam yang mati, kalau tutup kaki nampak kepala, tutup kepala nampak kaki. Itu tentera Islam. Pakaian tak ada, tak cukup, mana tidak, sangat-sangat susah. Itu sifat orang Islam di zaman tersebut. Tetapi bukan itu yang dibincang oleh sahabat. Bukan itu yang dicari oleh mereka. Lalu dijawab oleh sahabat Nabi SAW bernama Rubi' bin Umair. Kata dia, ataupun Rubi' bin Amir. Kata dia, wahai Raja Rom, ji'na, kami datang ini, linukhrijakum min ibadatil ibad. Kami datang ini untuk mengeluarkan kamu daripada menyembah sesama manusia. Mana kamu memperhambakan orang, kamu pun manusia juga, hamba juga. Macam mana nak diperhambakan orang? Ini menghina menghina kemuliaan manusia. Ajina linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadatillahil wahidil qahar. Kepada menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Wa min jawril adyan ila adilil Islam. Daripada agama yang zalim kepada agama Islam yang adil. Inilah tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Ajaran Islam yang sangat hebat, difahami dan dihayati oleh para sahabat Nabi. Nilai-nilai agama yang sangat tinggi itu bermula daripada sekecil-kecil perkara sampailah kita kata kepada sebesar-besar perkara itu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan kecil dalam Islam ialah memberi makan, memberi salam dan juga bersembahyang di waktu malam. 3 amalan yang boleh kita semua laksanakan. Tidak ada kepayahan pun dalam Islam. So, orang kata masuk Islam ni jadi payah kan nak kena buat, banyak kan nak kena buat. Tidak payah. Buat pun sikit dan mudah. Iaitu buat makan dapat pahala. Beri salam dapat pahala. Kemudian bersembahyang dapat pahala. Pahala tu pula, kalau kita tengok dengan apa yang disebut oleh Nabi di sini, bukan pahala biasa-biasa. Nabi kata, 3 amalan ini seolah-olah kunci-kunci syurga. Sehingga Nabi kata, kalau kamu buat hak ni, Nabi kata, at'ubudur rahman wa at'imut ta'am wa afdus salam. Di sini 3 ni, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kamu dapat masuk syurga dengan selamat. Allah, 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 Allah. Jadi kita duk fikir mungkin payahnya nak kena buat, banyaknya nak kena buat. Tak ada banyak. Tak ada payah. Bahkan mudah saja. Kalau kita tengok. Amalan-amalan yang sangat mudah. Yang perlu kita hayati dan perlu kita fahami. Dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kemuliaan kita di dalam kehidupan ini dengan amalan-amalan dan ajaran Islam yang mudah ini, kita tengok begitu terhormat untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 perkara yang kita belajar pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ajah-ajah yang dirahmati Allah sekalian. 3 perkara yang kita rasa perlu untuk tajdid iman. Kalau dalam kuliah kita minggu sebelum ini, saya cuba ketengahkan ialah pencarian majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Jadi hari ini bagaimana kita nak ikat antara taman-taman syurga yang perlu kita cari dengan jalan-jalan menuju syurga. Jadi seolah-olah 3 amalan ini adalah amalan-amalan yang membuka pintu perjalanan kita ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok sebuah nasihat dan panduan yang sangat bermakna daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencerminkan keindahan Islam. Sebab itu kalau kita nak bercerita kepada orang bagaimana indahnya Islam, tak perlu kita cerita hak yang payah dan juga jauh-jauh. Kita bercerita bahawa Islam ini adalah agama yang mengajak kepada kebaikan dan juga mengajak kepada keindahan keseluruhannya. Jadi bagaimana tuan-tuan yang rahmati Allah? Kalau saya sebut tadi orang naik bah hello pun kita berasa kagum dah. Sebab kita pergi Eropah, kita tengok kagum orang-orang senyum. Bagaimana kita duduk di dalam sebuah negara Islam, agama yang diredai Tuhan. Kita pula orang mukmin beriman
Muslimin dan muslimat semua beriman, tapi kita hidup muka masam. Antara sama kita masam, antara jiran tetangga masam, antara teman-teman pun masam. Tidak ada senyuman, tidak ada kebahagiaan, tiada kemanisan, tiada keseronokan, tiada kebahagiaan, tiada belakang. Apa yang kita ada sebenarnya? Jadi Nabi SAW membuka keceriaan kepada kita semua. Bagaimana sebagai seorang Muslim adalah orang yang mencari kebaikan, orang yang mengejar keindahan, bahkan orang berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan. Suatu yang sangat menarik. Kebijaksanaan Nabi SAW dalam mendidik dan mentarbiah. Ada sahabat yang bertanya, ada Nabi yang bertanya, tetapi masing-masing sampai kepada satu objektif yang sama. Itu bagaimana kita nak jadi orang baik, dan bagaimana dengan kita menjadi orang baik itu kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu yang sangat menarik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Suatu yang sangat menarik, suatu yang mudah, suatu yang boleh kita amal dan boleh kita laksanakan. Jadi marilah kita berfikir. Kita tidak akan dapat melaksanakan semua ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak berfikir. Apa itu Islam? Mananya Islam? Daripada mana kita ingin bertolak sebagai seorang Muslim di dalam kehidupan kita, di dalam penghayatan kita, dalam keluarga kita. Jadi daripada hadis yang kita bincang pada pagi ini, 3 buah hadis dalam satu kerangka yang sama ini, dapat kita fahami bahawa ada 3 perkara yang boleh membawa kita ke syurga dan juga boleh memberikan suatu nafas baru di dalam kehidupan keimanan di antara sesama kita, dan juga dapat memberikan suatu kita kata semangat dalam sosiologi kemanusiaan ini, itu dengan kita menyapa satu sama lain dengan salam, dan juga kita memeriahkan hubungan sosial kita dengan makan-makan, dan pada masa yang sama kita tidak lalai daripada Tuhan, yang mana hati kita sentiasa berzikir mengingati Allah, dan kita juga sentiasa beribadat di waktu malam. Dan ini adalah di antara ciri-ciri yang melengkapkan makna keislaman, yang melengkapkan erti keimanan, dan juga menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ini adalah suatu yang sangat mudah, suatu yang sangat mampu untuk kita warga Gemar Nur Iman dalam usaha tajdid iman ini, untuk kita memperkasakan penghayatan Islam. Kita teruskan belajar dengan kelas-kelas pengajian yang banyak yang telah diusahakan. Ada sesuatu yang sangat baik. Kita mengharapkan ia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap melalui usaha-usaha memahami nasihat-nasihat, mesej-mesej yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, dengan perkara-perkara yang mudah yang boleh kita amalkan ini, menjadi sebab kita istiqamah, dan juga kita sentiasa mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam usaha kebaikan kita. Mungkin kita bermula dengan kita taggingkan yang kedua, bermula daripada hak yang kita dah buat selepas daripada ni, bahawa kita kita bertanya bagaimana iman kita, dan hari ini kita juga tambah sikit lagi. Kita beri salam, kita Assalamualaikum, bagaimana iman kita. Kita tambah satu lagi, Assalamualaikum, dan kita tak hashtag kita bagaimana iman kita hari ini. Dan mungkin kita juga akan ke depan lagi pada soalan yang kedua dan soalan yang ketiga. Apakah kita boleh bangun bersolat di waktu malam, ataupun kita juga boleh bertanya apakah ada peluang untuk kita membuat makan-makan. Dan pastinya Gemar Nur Iman semuanya di alam maya mungkin agak sukarlah untuk makan-makan, tapi akan adalah suatu masa kita untuk mengamalkan dalam konteks terdekat, di dalam kalangan kita, dalam dalam kepelbagaian lah. Kita tengok
tiga amalan ini adalah amalan-amalan yang akan membuahkan tajdid iman. Itulah saya rasa kita ada masa lagi. Oh, saya ingat kita mula lewat tadi, kita tambah sikit boleh lagi ke ada nak pergi kerja mana-mana ni? Admin? Boleh Ustaz? tak? Boleh. Silakan bolehkan lagi. Boleh Boleh? tak? Kalau Ustaz nak tambah sikit waktu. Okey. Sebab takut tadi kan sepatut pukul 9 sampai pukul 10. Tadi Ustaz tadi duduk kalut-kalut dengan budak-budak, ada terlupa pula nak. Kalau tak telefon ni terlupa. Acang-acang kan duduk di rumah tak turun naik lupa. Baik, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi tajdid iman ini adalah satu yang perlu. Dan saya melihat di dalam matan kitab akidah tadi, Syekh Ibrahim Al-Laqani kata dia, warujjihat ziyadatul iman bi ziyadati ta'atil insan wa naqsuhu bi naqsiha. Maksudnya berpeganglah kepada pendapat yang kuat dalam kalangan ulama-ulama akidah bahawa iman itu boleh bertambah dengan bertambahnya ketaatan manusia, dan iman itu akan berkurang dengan kurangnya ketaatan manusia. Ini kita tulis. Mana apa maksud iman bertambah? Bertambahnya iman dengan bertambahnya taat. Berkurangnya iman dengan banyaknya dosa dan juga maksiat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah. Jadi dalam rangka tajdid iman ini, kita boleh melihat kadang-kadang iman kita ini pasang surut turun naik. Maka dengan sebab itu kita memerlukan kepada nasihat. Kita memerlukan kepada teman dan para sahabat. Jadi dengan adanya teman dan sahabat yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini akan memberikan keinsafan dan kesedaran. Dan kadang-kadang dengan hanya memberi salam boleh memberikan keinsafan dan juga kesedaran. Saya nak bawa ibu-ibu sekalian berfikir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian berfikir. Di dalam surah Al-Hadid ada satu ayat dia ayat berapa ni? Nanti boleh tengok. Surah Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. Nanti ibu-ibu buka Quran nanti, tengoklah lepas kuliah nanti. Tapi saya nak highlightkan di sini ialah bagaimana iman itu bertambah dan juga berkurang ni. Dalam ayat yang ke-16 surah Al-Hadid ini Tuhan tanya kita. Kalau tadi Nabi tanya. Begitu juga dalam hadis yang kita baca tadi, sahabat tanya. Sekarang ni Tuhan tanya. Kalau kita bekerja, bos kita tanya. Kita jawab pun berasa macam susah hati juga kalau bos tanya. Ya? Kalau kita ketua, kita tanya kat anak buah ni. Macam mana kamu? Kamu buat apa? Terkejut juga, kecil perut lah juga kita kan. Ataupun kalau kita ketua, kita tanya juga. Kita tahu reaksi dia macam mana. Sekarang ni hak ni Tuhan tanya. Tuhan tanya apa? Tuhan kata, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ini ada terjemahan ada. Yang kawan-kawan sebut. Terjemahan tadi dia kata alam ya'ni, belumkah sampai masanya? Maksudnya kalau bahasa mudah kita tanya begini. Kamu nak berubah bila? Biasanya ibu-ibu dengan nada yang baik, kalau dia tanya anak-anak dia yang agak nakal, kamu nak berubah bila? Tak perlu marah pun. Persoalan itu akan didengar oleh anak dia sebagai anak. Bukan dia sebagai musuh kita. Dan kita pun tahu yang kita sayang sebab dia anak kita. Kita tanya dia, kamu nak berubah bila? Anak kita ada dua jawapan. Sama ada dia duduk diam
Ataupun dia akan kata insya-Allah akan berubahlah tu. Akan berubahlah tu. Ataupun dia duduk diam, dia tak nak berubah, nak berubah, dia duduk diam. Tapi mesej kita sampai ke telinga dia bahawa dia perlu berubah. Sekarang ni Tuhan tanya kita, belum tibakah masa kamu untuk berubah? Agak-agaklah kita ni nak jawab macam mana. Hak yang tanya ni bukan bos kita. Hak yang tanya kita ini bukan kawan kita. Bukan ayah mak kita. Tetapi Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam semesta ini. Tuhan tanya kita. Kita ni hamba tak ada apa. Nak kata kamu ni nak berubah bila? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Bilakah masanya kamu nak berubah untuk jadi ingat kepada Allah? Kamu hidup atas dunia ni hidup untuk apa? Kamu jangan jadi macam binatang ternak. Duduk makan minum kencing berak beranak pinak lepas tu akhirnya Tuhan dia ambil sembelih gitu. Itukah kita? Tidak. Kita sedar bila dan siapa kita ini. Bila kita mati, kita dengar orang cakap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa makna kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Apa maksud dia? Kita admin kita tulis kat situ. Apa maksud dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah, kita datang kepada Allah juga kita akan kembalikan. Tak, maksudnya kita milik Allah. Inna lillah maksudnya kita milik Allah. Mana lam itu milik. Kita milik Allah. Mana kita bukan milik kita sendiri. Mana kita milik Allah, dia nak hidupkan, dia nak matikan, ya itu hak dia. Dan kita akan kembali kepada dia. Jadi kita milik Allah ini, kalau dah kita milik dia, apakah hari ini kita merasakan kita memiliki diri kita sendiri? Sehingga kita tidak boleh menjawab bila Tuhan tanya, bila kamu nak berubah? Bila kamu nak berubah Tuhan? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Nak mengingati Allah dan apa yang Tuhan telah turunkan daripada kebenaran-kebenaran yang ada dalam Quran. Dan kata Tuhan, kita pun perangai gitu kan. Kadang-kadang bila nak buah, janganlah jadi macam orang-orang nakal tu. Janganlah jadi macam orang tua orang ni. Kita mak ayah banding teruslah gitu. Walaupun kau banding ni sebenarnya kuranglah eloknya untuk kita buat kepada anak kita begitu. Tapi kita ikut, maka hati jadi kerah. Kita pun bila dah ada ajaran Islam, kita tak beramal. Hati kita jadi kerah. Kata tafaqasat qulubuhum, kerah hati mereka. Bila hati kerah, wa katsirum minhum fasiqun, maka banyak jadi rosak. Jadi nak tahu kita ni hati kerah tak hati kerah macam mana? Bukan hati kering ni, hati keras. Hati kering lain, kan? Hati kerah ni dia hati yang tidak boleh terima nasihat. Tidak boleh menerima teguran. Tidak menerima panduan. Tidak dibuka untuk berfikir. Itulah hati kerah yang Tuhan kata, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Fahum la yu'minun. Summum bukmun umyum fahum la summum bukmun umyun fahum la yu'minun. Saya lupa. Jadi mereka ini buta, tuli, maksudnya dia tak dengar. Di dalam surah awal surah Baqarah tu. Lupa kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa orang yang hati dia macam tu, orang hati yang dah rosak, Tuhan kata hati yang dah tidak boleh dah untuk menerima kebenaran. Hati yang tidak akan menjadi baik di dalam di dalam kehidupan ini. Jadi dengan sebab itu perlu kita berubahlah. Sebab itu dalam ayat lain Tuhan sebut, Tuhan kata lahum azanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak dengar.
walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ni ada juga mata tapi tak melihat. Mana ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, dan ada akal tidak berfikir, maka kata Tuhan, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternakan. Balhum adall. Bahkan mereka ini lebih sesat dan lebih parah. Nampak? Mana ini adalah gambaran betapa orang itu jauh daripada perjalanan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cubalah jawab hari ini, bila saya nak berubah. Kita tanya soalan kita, bila saya nak berubah? Sebab kita perlu dalam tajdid iman ialah perubahan daripada baik, daripada tidak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik, daripada lebih baik kepada terbaik. Jadi dengan sebab itu kita merasakan soalan daripada Allah itulah yang perlu kita jawab. Dalam kisah ini Dr. Abdul Fadil, Dr. Syekh Ramadan Al-Buti, dia tulis satu buku Syakhsiyat Istauqafatni, tokoh-tokoh yang mengagumkan saya. Dia tulis satu buku dalam 250 ke 300 mungkin surat lebih kurang itu. Dia tulis 3 tokoh. Yang pertama Al-Fudail Ibn Iyad, yang kedua Mahatma Gandhi, dan yang ketiga Badi'uz Zaman Said Nursi. Saya tak tahu buku ni dah ada terjemahan ataupun tidak. Mahatma Gandhi ini dikagumi oleh dia, tokoh orang kata bapa India lah, macam Mao Zedong bapa Cina. Dan Badi'uz Zaman Said Nursi ini adalah seorang tokoh ulama terkenal dalam kerajaan Uthmaniyah setelah kejatuhan khalifah. Dia berhadapan dengan kelompok-kelompok yang menentang Islam, sehingga kita tengok hari ini seolah-olah Turki ni bangkit semula dengan ajaran dan didikan murid-murid Badi'uz Zaman Said Nursi. Sekarang ni kita tengok kesedaran daripada mereka inilah yang mengembalikan semula Turki ke landasan. Ada sumbangan yang sangat besar daripada Badi'uz Zaman Said Nursi ini. Seorang tokoh je. Jadi saya nak sebut di sini, ayat yang kita baca, alam ya'ninil ladzina amanu itu, didengar oleh Al-Fudail Ibn Iyad. Al-Fudail Ibn Iyad ni kepala perampok, kepala penyamun. Jadi satu hari dia berjalan di tepi rumah, dia dengar orang baca dalam rumah ayat ini. Belum tibakah masanya untuk kamu berubah? Lalu dia jawab, dia kata, Al-ana ya Rab. Sekarang ni lah wahai Tuhan, saya berubah. Dia memang nak pergi buat jahat, nak pergi merapak menyamun, tapi bila dia dengar suruhan Allah ini, dia boleh jawab. Hanya dengan satu patah perkataan. Itu yang saya nak masukkan tadi. Mungkin kerana salam, orang berubah. Mungkin kerana makan, orang berubah. Mungkin kerana doa kita di waktu malam, juga orang berubah. Maka tidak pelik bagaimana Nabi kata, amalan 3 perkara ini memungkinkan saja kita masuk syurga dengan selamat. Ya betul. Begitu juga Nabi kata, amalan-amalan 3 perkara ini akan membawa kasih sayang di antara sesama insan. Hari ini kita semua merungut. Umat Islam berpecah. Umat Islam bertelagah. Umat Islam bergaduh. Kita tidak ada kewibawaan. Kita lemah. Kita tiada kekuatan. Kita ditindas. Kita dizalimi. Kita dianiayai. Kenapa kita tidak kembali kepada Tuhan? Kenapa kita tidak menjawab suruhan Allah, sedangkan itu adalah suatu kebenaran? Saya itulah nuktah kita terakhir, dan kita dah cukup dah tu 1 jam sebagaimana yang telah dirancangkan daripada kelewatan sedikit masa tadi. Dan terima kasih atas perhatian ibu-ibu, wajah-wajah sekalian, muslimin-muslimat yang bersama di dalam tazkirah duha kita ini. Dan Ustaz mohon maaf salah silap dan kekurangan ataupun kelemahan di dalam penyampaian, ataupun mungkin bahasa-bahasa yang saya guna tidak dapat faham. Mungkin itu kelemahan daripada saya lah. Kadang-kadang takut cakap Kelantan pun tak tahu lah, ada sikit-sikit pun. Orang Kelantan kan, keluarkan Kelantan sikit-sikit. Jadi kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Allahu a'lam. Dan saya serahkan kepada admin. Silakan.
Putus-putus Ustaz Aswan macam tak dengar suara. Ya. Okey. Tak ada. Mira bagi akak tutup. Suara Mira tak jelas. Okey, terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu untuk kuliah duha pada ini di Google Meet Gema Nur Iman. Syukur Alhamdulillah banyak perkongsian dan ilmu insya-Allah akan menjadi amalan kami semua berkat dari perkongsian ilmu Ustaz, terutama dengan memberi salam pada sesama Islam, kenal dan kita tidak kenal, memberi makan pada sesama kita rakan-rakan. InsyaAllah semoga ia barakah dan bermanfaat bagi kami. Semoga tahun 2024 menjadikan kami lebih baik daripada tahun 2023 dan diucapkan juga selamat tahun baru untuk Ustaz. Semoga terus berkongsi ilmu dengan kami semua insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi. Kak Mas, tanya Ustaz soalan Ya. satu. Jemaah ada nak buka soalan, ada nak tanya soalan ke? Tadi mic terganggu pula. Tak dengar suara saya, ya Allah. Ustaz, nak tanya, maaf Kak Mas tau. Kalau kita orang orang bukan Islam meninggal, boleh tak kita cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sekali lagi Ustaz ni. Macam mana? Kalau kita mendapat berita orang yang bukan Islam lah meninggal, boleh tak kita cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tak ada masalah apa sebab itu kita orang beriman yang fahamnya dia tidak Islam, dia tak faham apa-apa. Sebab dia tak tahu pun Tuhan, sebab dia tak beriman kepada Allah. Maksudnya kita kata untuk kita kan? Ya betul. Kita kata untuk kita, okey. Sebab tak ada masalah apa. Kita mengingatkan kita kepada mati. Bila kita mengatakan sunat kita bila kita dengar kematian, kita akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama siapa-siapa mati pun. Itu untuk kita. Mana kita kata kita adalah milik Allah. Kita kembali kepadanya. Dan kalau kita pergi untuk mentakziahkan orang lain, kita mendoakan kepada si mati dan juga kita mendoakan kepada keluarga si mati. Mana kita doakan kepada si mati dengan kerahmatan dan kita doakan kepada yang hidup dengan kesabaran. Tapi kalau keluarga dia tu kafir, kita tak doakanlah untuk mereka. Cuma kita boleh sebut semoga diberikan kesabaran, boleh bersabar dan menerima realiti dan keadaan. Iaitu sosial, kewajipan sosial kita bermasyarakat dengan orang yang tidak Islam. Boleh kita hadir. Mungkin jiran-jiran kita. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk kita sebab dia tak beriman, dia tak tahu kau nak kata milik Allah sebab dia tidak beriman kepada Allah. Tetapi boleh untuk kita mengucapkan takziah kepada mereka itu dengan kita kata semoga anda bersabar. Bukan kita kata dirahmati Allah, nak doa rahmat apa dia bukan Islam. Semoga anda bersabar dan diberikan ketenangan dan kekuatan kepada anda, kepada keluarga. Boleh kita kata gitu. Tapi kita tidak mendoakan kepada orang yang mati itu dengan rahmat dan keampunan sebab dia kafir. Dia mati dalam kekufuran. Tapi kalau sunatnya, kalau kita pergi ziarah orang beriman, kita doakan kepada si mati dengan keampunan dan kita doakan kepada keluarga semoga diberikan ganjaran pahala oleh Allah dengan kesabaran di atas kehilangan itu. Seperti mana Nabi ajar kepada sahabat Nabi, kata ajarakumullah, Allah memberikan ganjaran besar kepada kamu atas kesabaran kerana kehilangan orang yang tersayang dan seumpamanya. Okey. Sama juga satu lagi macam isu ucapan selamat tahun baru ni kan. Sebenarnya selamat tahun baru ni kalau kita ada orang yang bukan Islam, itulah tahun baru kepada mereka sebagai kita kata tanggungjawab sosial kan.
Adapun kita sesama Islam ini, kalau kita ucap selamat tahun baru ini sebenarnya sebab kita tahun baru kalender je lah, sebab itu amalan kalender kita. Tapi bukan tahun baru dalam beragama tu. Kena ingat sebab saya tak tahulah. Sebilangan ulama mengatakan haram kita ucapkan kepada sesama Islam selamat tahun baru. Sebab selamat tahun baru tu maksudnya tahun baru kelahiran Tuhan mereka. Sebab dia baru sambut kelahiran Tuhan Kristian kan, dia baru sambut kelahiran Tuhan. Jadi itu masuk selamat tahun baru kepada mereka. Cuma kalau kita nak kata kepada kawan-kawan kita selamat tahun baru ini, maksudnya kita faham kita ialah pada tahun baru kerana pengamalan kita terhadap kalender. Kena tafsir gitulah kot. Bukan tahun baru dengan makna kepercayaan. bukan kepercayaan. Ya, bukan kepercayaan. Sebab kita kalender kita guna kalender tahun baru, maksudnya kita hari ni tahun baru ni kita harapan baru dalam kalender kehidupan kita, usia kita bertambah, kita perlu berubah dan begitu. Tapi kita hati-hatilah, maknanya bukan kita cakap secara terlalu over selamat tahun baru dengan makna salah faham dengan akidah mereka yang menyimpang. Sebilangan ulama Azhar kata harus kita ucapkan selamat tahun baru itu kepada orang yang menganut agama itu. Seperti kita pergi Kristian, kan? Kita selamat tahun baru. Sebab itu tahun baru dalam agama dia. Dia beragama hak tu. Tapi kita tidak akur. Sebilangan ulama kata haram kita ucapkan selamat tahun baru itu zaman dulu. Sebab dia memberi makna kita mengikrar, kita mengakui kebenaran agama. Itu yang diharamkan oleh ulama dulu. Maksudnya bila kita ucapkan selamat tahun baru sekarang, itu sebagai tanggungjawab sosial kita sebagai warga negara, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya hak yang mengharuskan itu, maksudnya kita sebagai hidup berjiran, kita ucapkan selamat tahun baru kepada dia kalau Kristian ataupun hak agama bukan Kristian pun kita ucapkan mengikut agama mereka itu ucapan tersebut. Jadi ucapan tu yang perlu kita selamat tahun baru. Jadi kita kena tafsirkan begitulah. Tafsir dengan makna itu adalah kalender kita, bukan tiada kita nak kaitkan dengan agama yang dianuti oleh mereka. Kita kata sebagai kalender amalan untuk kehidupan harian kita sekarang dengan makna tahun, dengan perkiraan tahun matahari ini. Sebab kalau tidaknya Tuhan Zeus dia merujuk kepada situ. Jadi itulah kita ambil perhatian lah. Kita ambil perhatian supaya maklumat tu penting jugalah, supaya kita tidak over sangat. Sesama kita umat Islam, kita tahu bila kita kata tahun baru makna tahun kalender, tak ada kaitan dengan agama mereka tu sebenarnya. Tapi oleh kerana dia adalah sambutan keagamaan, maka itulah yang kita tengok dia menjadi sedikit kekeliruan yang perlu kepada kita kata kita ada sakafah, kefahaman lah. Allah Ustaz, macam tahun baru yang ikut kalender ni, dia memang ada kaitan dengan agama Ustaz. Ya, memang tahun baru situ makna tahun baru Masihi Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa. Tapi oleh kerana Nabi Isa tidak ada satu tarikh yang ditetapkan di dalam Al-Quran hari bila Nabi Isa lahir. Sebab itu orang Koptik di Mesir dia sambut berbeza dengan Kristian, Katolik. Tak sama tarikh lahir. Dia sambut lain. Waktu berapa ribu lah saya tak ingat. Kalau kita tengok gereja Ortodoks, dia tak sambut sama dengan gereja Katolik ni. Kalau di Mesir tu dia ada hari cuti khusus untuk Koptik atau Ortodoks. Tak sama dengan hari biasa. Yang Christmas tu apa? Hari apa Ustaz? Itulah yang mereka anggap sebagai hari kelahiran Nabi Isa pada orang Kristian Katolik. Tetapi kalau kita teliti dalam tulisan-tulisan telah dibuat oleh para pengkaji bahawa pada tarikh itu sebenarnya tarikh kelahiran Tuhan Rom pada Rom yang dipercayai oleh Maharaja Rom pada tarikh tersebut. Maka dia jadikan tarikh Nabi Isa, tarikh kelahiran Nabi Isa. Ada dalam internet itu banyak berapa 25
Christmas apakah tarikh lahir Nabi Isa sebenar? Dia ada maklumat banyak dalam tu dia ceritakan. Okey. Cuma kita tak payah tulis menyambut lah Ustaz kan. Selamat tahun baru. Gitulah kalau ikut Boleh kalender lah. lah. Boleh lah. Kalau tidak tak Tapi payah kalau kita langsung. apa pun maksudnya kita fahamnya tahun baru itu sebagai kalender tahunan saja, bukan Ya. kaitan dengan agama yang dihayati oleh mereka lah, supaya kita faham. Susah juga bila kita sebut gitu orang tak faham, dia kata rigid pula apa tadi. Sebenarnya ada benda yang perlu kepada sedikit pemahaman dia, sedikit pengamatan. Jadi mungkin sekaligus kita tidak berfikir dalam keadaan kita tidak berfikir panjang, mungkin kita rasa macam pelik dan heran lah. Tetapi bila kita faham, kita akan tahu apa makna di sebalik ucapan. Kerana bila kita bercakap, kita kena tahu bahawa percakapan itu ada makna, ada tujuan. Jadi supaya kita faham. Kita tak bercakap, kita tak buat sesuatu yang tidak ada makna. Jadi itu yang perlu kita ambil perhatian. Jika nak Silakan baik Puan lagi Siti Ustaz, Fatimah nak tanya. Ya. jika nak baik lagi Ustaz, sesama Islam ni baik tak payah sebut lah kan, tak payah ucap. Ya, Kita sambung hijrah lah kan. Kalau saya kita tak adalah perlu ucapan selamat tahun baru, kita tak ada kaitan dengan tahun dia. Tak payah lah ya. Untuk saya, kalau saya kata begitu. Boleh kan? Ada keluarga yang bukan Islam boleh kan? Boleh. Bukan Islam tak apa. Saya, Mana bukan Islam. keluarga ataupun keluarga pun, sebab dia orang, itulah tahun dia. Mengikut agama dia. Tapi kita tidak percaya kepada agama tu. Cuma kita orang kata sebagai kemesraan dan sosialisasi kehidupan bermasyarakat. Yalah keluarga kan, adik-beradik. Keluarga, adik-beradik ataupun rakan sekerja, kenalan-kenalan. Yang memang agama dia agama tu. Ya. Keluarga saya Punjabi Ustaz. Yalah. Punjabi ya. Punjabi. Saya family Punjabi. Adik-beradik tak masuk Islam lagi. Tak apa, kita tak apalah, kita doa-doa semoga satu hari Allah rahmati, insya-Allah. Kita tidak putus asa. Bila ada kebaikan kita usaha. Ya. Betul. Terima kasih Ustaz. Ada ni Siti Fatimah Kor. Bagaimana kita Tu keturunan Punjabi. matikan. Ya. Mira, dipersilakan. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita syukurlah kita dapat iman. InsyaAllah. Satu hari nanti kita insyaAllah kita harap mungkin juga akan dibuka. Tapi ya, dakwah ni perlu pada macam ni lah, kita tengok pergaulan yang baik. Mungkin dengan makan-makan ini menyebabkan mereka akan tahu mana kebenaran, kebatilan. Dengan tu orang berfikir. Sekarang ni kita perlu kepada Islam yang berakal, bukan Islam secara ikutan. Islam dengan faham. Ini satu realiti barulah yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Okeylah, kita tutuplah. Nanti ibu-ibu nak pergi kenduri apa lagi, silakan. Okeylah, kita tutup nah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina istama'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma